Ya. Walaupun Prof, isu dolar ni hangat diperkatakan, namun masih ramai yang keliru perbezaan antara dolar dan bidan. Mungkin Prof boleh huraikan. Jadi doula ialah seorang peneman. Kalau kita gunakan istilah doula, ia bukan sahaja seorang peneman seperti suami atau ibu atau kakak semasa kelahiran ibu. Kalau kita gunakan istilah doula, zaman sekarang doula ini seorang yang profesional. Maknanya ia mengenakan bayaran untuk perkhidmatan meneman. Okey, jadi perbezaannya ialah doula hanya boleh meneman, tetapi bidan ialah pengamal kesihatan yang terlatih untuk menyambut kelahiran bayi dan untuk menjaga kesihatan ibu sebelum kelahiran dan selepas kelahiran. Itu perbezaannya. Jadi dari segi Akta Bidan 1966 hanya pengamal kesihatan yang berdaftar dengan Lembaga Bidan Malaysia seperti bidan yang bertauliah ataupun doktor dibenarkan menyambut kelahiran bayi. Doula tak boleh. Jadi kalau kita nak mengikut perkembangan kemajuan kesihatan di negara barat, bila mereka menggunakan peneman, ada kesan kepada ibu. Jadi kalau kita tengok kajian perubatan, bila ibu seorang tu menjadi hamil, kajian besar telah tunjuk seramai 84% ibu sebenarnya mengalami stres. Kita panggil psychosocial stress. Sebab kan kita nak jadi ibu, mak orang buat kali pertama, kedua, jadi kita selalu bimbang. Ibu selalu gelisah sebab kita panggil fear of the unknown. Tidak tahu apa akan berlaku semasa kelahiran. Jadi sebab itulah peneman ni sangat penting membantu, kalau dia boleh membantu mengurangkan stres ibu semasa kelahiran, di samping doktor dan atau bidan terlatih boleh memberikan kesan yang baik daripada segi kelahiran yang normal, daripada segi pengawalan kesakitan ibu, dari segi ketenangan ibu. Okey, tapi ini kajian-kajian yang dijalankan di luar negara menggunakan doula-doula di negara maju. Apakah perbezaan doula di negara maju dan doula di Malaysia? Di negara maju terdapat pertubuhan doula, persatuan doula yang memantau kegiatan doula, memastikan mereka memberi kualiti perkhidmatan. Jadi kalau anda tengok, cuba cari doulauk.org, australiandoulas.com dan Doula of North America, DONA. Mereka kalau anda tengok doulauk.org, terdapat 700 doula yang berdaftar dengan pertubuhan ini. Apakah kegiatan mereka? Mereka memberi kursus. Kalau anda nak jadi doula, dia kata datang menyertai kursus mereka yang diberi pengesan. Kalau nak buat kursus kena ada validation. Tak boleh siapa-siapa saja buat kursus. Ya, validation dan diiktirafkan oleh pihak kesihatan. Jadi doula mereka, dia kata kalau Australian doula.com, datang untuk kursus 6 hari. Lepas 6 hari anda tak jadi doula lagi. Kena masuk jadi dapat L, license L. Okey, jadi doula pelatih. Trainee doula kena di bawah penyeliaan doula senior dan memastikan anda memberi perkhidmatan yang memuaskan sekurang-kurangnya 3 kali sebelum jadi doula. Sama lah dengan latihan lepas yang lepas itu mereka kena berdaftar, okey, dan ikut garis panduan. Jadi persatuan ni ada garis panduan dan standard operating procedure. Apa doula boleh buat, apa doula tak boleh buat. Apa doula tak boleh buat? Nombor 1, tak boleh bagi nasihat perubatan. Sama ada ibu ni boleh bersalin natural atau caesar, tak boleh bagi nasihat macam tu. Betul. Nombor 2, tak boleh bagi buat birth plan dengan ibu. Yang ni hanya boleh dibuat dengan bidan terlatih ataupun doktor. Okey. Nombor 3, kena kerjasama dengan
doktor dan ibu tak boleh buat fear mongering. Maknanya tak boleh menakut-nakutkan ibu sampai dia tak berani nak masuk hospital, takut. Sebab kita dah tahu 84% ibu ni sudah ada stres dan stres ni meningkat ke arah Macam mana kelahiran. pula kalau masa tahun 2011 masa saya jadi anak sulung, Saya masa tak habis lagi. melahirkan anak sulung. Tak, saya nak katakan pasal Ya. stres tu sebab saya sendiri ibu sebelum saya melahirkan saya dah stres dah daripada Yes. golongan perubatan pengalaman pergi ke klinik kesihatan Saya sendiri. boleh Ya, explain. Daripada Daripada orang yang dah bersalin, 84 kan? dari 84% yang stres, 6% stres yang lebih teruk. Ya. Okey. Ini statistik ni kita boleh dapat dekat data Yang kat ni mana? study dari USA. Okey, Untuk data ibu di USA. ibu di USA Bukan dan ibu di Malaysia lah. ada data untuk ibu-ibu di negara lain juga. Yalah. Banyak anxiety, fear of the unknown. Yes, betul. Jadi Saya apa lagi pertubuhan ini buat? Baik. Okey, mereka menerima aduan dari orang ramai. Mengenai stres itulah. Tak, dan mengenai dula. Baik. mengenai Jadi kegiatan dula dipantau. Ya, dan itulah sebenarnya perbezaan yang cuba saya faham apa yang cuba disampaikan oleh Prof sebentar tadi. betul. Maksudnya Prof, sebelum kita ke commercial break, memang wujud dola ekstrim di Malaysia? Ya, dula di Malaysia tidak ada Persatuan Dula Malaysia yang memantau kegiatan dula di Malaysia. Mereka tidak ada kursus yang diiktirafkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi kalau kita nak mengikut perkembangan negara maju, dula-dula Malaysia juga mesti mengikut perkembangan negara maju dan mengikut peredaran zaman. Mereka mesti buat pertubuhan, mereka mesti dipantau, mesti ada kursus Dan mengikut garis panduan. dan diiktirafkan oleh Dalam Kementerian proses Kesihatan. rasanya